A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim. Yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami ibadati dan akan dikau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kesimpulan daripada pendapat Syekh Muhammad Abdul Wahab mengenai surah Al-Fatihah ayat 1 hingga ayat 7. Ayat 1 adalah berkenaan dengan kita memuji Allah. Hanya pujian hak kepada Allah, iaitu kenapa? Sebab Allah adalah pemberi segala nikmat. So segala pujian, rasa cinta, rasa harap dan rasa takut hanya kepada Allah saja. So mengenai cinta dalam ayat ini, Syekh telah membagikan kepada 3 jenis, dan jenis yang paling tinggi adalah apabila kita mencintai pendokong kepada tauhid, iaitu pendokong besar kepada tauhid adalah Nabi Muhammad SAW dan juga orang yang yang mengikutnya. So kita kena mencintai orang yang mencintai Rasul, dan termasuk juga orang yang taat. So itu adalah cinta yang paling tinggi di sisi Allah. Dan cinta yang paling hina adalah menyintai pensyirik, orang yang menyembah selain Allah. So, seterusnya ayat yang kedua adalah berkenaan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Itu simbol kepada mengandungi rasa harap kepada rahmat Allah. Rahmat itu termasuk juga mengharapkan keampunan Allah dan balasan syurga Allah. Dan seterusnya ayat ketiga adalah mengenai rasa takut kepada azab Allah, siksaan Allah. So ayat yang keempat dan kelima bersambung dengan ayat 1, 2, 3, iaitu apabila kita beribadat kepada Allah, kita mestilah ibadat kita itu mengandungi rasa cinta, harap dan takut. Tidak boleh beribadat kepada Allah tanpa rasa cinta, harap dan takut. Ketiga-tiga sekaligus kena ada ketika kita beribadat kepada Allah. Contohnya masa kita solat. Masa kita solat, kita mesti rasa cinta, harap dan takut. So seterusnya kita diperintah untuk memohon kepada Allah. Wa iyyaka nasta'inu. So dalam memohon pertolongan kepada Allah, kita mesti terutamanya berdoa kepada Allah supaya ibadat kita itu mengikut Nabi Muhammad SAW pada ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. So untuk memastikan ibadat kita itu diterima, kita mestilah mohon kepada Allah supaya ibadat kita itu mengikut Nabi Muhammad. Dan ayat 4 ke 5 ini juga membicarakan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Rububiyah itu mengakui ada Tuhan yang disembah, dan juga tauhid uluhiyah adalah bahawasanya Tuhan yang disembah itu hanyalah kepada Allah saja. So kesimpulan untuk ayat 4 dan kelima, rukun ibadah ataupun rukun ni adalah benda yang wajib ada masa kita ibadah. Kalau tak ada, ibadah itu tidak akan diterima, iaitu cinta, harap, takut dan betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan ayat ke-6 ke-7 adalah berkenaan dengan 3 golongan manusia yang berada di dalam muka bumi ini, iaitu orang yang diberi nikmat, iaitu orang Islam yang mempunyai ilmu ketika dia beramal. Kita tak boleh beramal tanpa ilmu. Macam solat tapi kita tak tahu solat ikut dan ataupun solat ikut orang, itu tak boleh. So golongan kedua adalah golongan yang ada ilmu tapi dia tak amal. Dia tahu semua macam mana nak solat, dia tahu Allah tu Maha Esa, dia tahu Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Lepas tu tapi dia tak beramal. Dia sepertilah golongan Yahudi, tapi bukan dikhususkan oleh orang-orang Yahudi saja. Ada juga manusia Muslim yang beragama Islam, dia berwatakan macam ni.
Dia ada ilmu yang banyak tapi dia tak beramal dengannya. Ataupun dia sembunyi dengan ilmu yang dia ada tu. Seterusnya adalah golongan yang ketiga, itu golongan orang-orang yang sesat. Itu dirujuk kepada orang-orang yang Kristian. Orang Kristian ni dia tak ada ilmu tapi dia amal. Dan juga ada sebahagian Muslim yang dia tak ada ilmu tapi dia amal. Amal banyak tapi tak ada ilmu. Tidak mengikut Nabi Muhammad SAW pun tak boleh. Okey, itu saja kesimpulan secara pantas dan ringkas oleh pengajaran surah Al-Fatihah dari pendapat Syekh Muhammad Abdul Wahab. So, kita kena beribadat kepada Allah. Secara keseluruhan, saya boleh katakan, kalau kita nak beribadat kepada Allah, kita mesti pastikan kita ada rasa cinta. Cinta yang Allah itu Maha Pencipta. Allah yang ciptakan kita. Rasa sayang ke Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita ikut. Okay. Bukti kita cinta ke Allah adalah kita sanggup berkorban kepada Allah. Macam kita cinta kepada kekasih kita, kita sanggup berkorban kat kekasih kita macam mana pun. So macam itulah bukti kita cinta ke Allah adalah kita berkorban kepada Allah dengan berkorban dengan masa, tubuh badan, RM1. Kalau dengan tubuh badan adalah kita solat, masa kita peruntukkan masa untuk beribadah sunat. Kalau kita dengan harta, kita boleh bagi sedekah semata kerana Allah. Walaupun kita tak ada duit, kita hanya ada RM1, kita bersedekah 20 sen. Macam tu. So, itu bukti cinta. Lepas tu dalam ibadah kita, kita juga kena sertakan dengan rasa harap. Kenapa kita diciptakan? Itu berbalik kepada kenapa kita diciptakan. Kita diciptakan untuk beribadat. So, dalam peribadatan kita kena bukan saja ada rasa cinta, kita kena rasa harap, iaitu harapkan rahmat Allah, keampunan Allah dan balasan syurganya. Lepas tu kita pun kena sertakan dengan rasa takut. Takut kepada apa? Takut kepada kemurkaan Allah. So, bila kita takut kepada kemurkaan Allah, automatik kita akan menjauhi, kita akan cuba berusaha menjauhi apa larangan-larangan Allah supaya Allah tak murka. Kalau Allah murka, Allah akan memberi siksaan, azab yang pedih. So, and then kita diwajibkan bukan hanya beribadah kepadanya, tapi kita kena mohon pertolongan kepadanya. Dan yang lebih utama, kita kena mohon kepada Allah supaya apa yang kita buat, pengibadah yang kita buat ni semua adalah mengikut Nabi Muhammad SAW. Dan kita mesti memastikan diri kita ini di dalam golongan yang pertama, iaitu golongan yang diberi nikmat, bukan dalam golongan yang dimukai ataupun yang disesat. Dimukai itu adalah golongan yang ada ilmu banyak tapi dia tak beramal. Dan yang ketiga, golongan yang dia tak ada ilmu tapi dia beramal. Itu semua benda yang mensia-siakan kita punya pengibadatan. Pastikan dalam pengibadatan kita itu mengikut Nabi Muhammad SAW, berilmu dan beramal. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.